Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Serta selamat datang saya ucapkan kepada para pelajar ke Taklimat Pejabat Pembangunan dan Kelestarian Minggu Destiny Siswa. Oleh saya iaitu TS Dr. Nafizah binti Kasmuri, Timbalan Pengarah Pejabat Pembangunan dan Kelestarian. Misi dan visi Pejabat Pembangunan adalah melancarkan operasi pembangunan dan penyelenggaraan kampus Pusat Asasi UiTM Cawangan Selangor Kampus Dengkil di bawah Private Financial Initiative PFI. Di sini kami mengoptimumkan tenaga kerja dalam perancangan pembangunan kampus Pusat Asasi UiTM Cawangan Selangor Kampus Dengkil ke arah Kampus Lestari. Berikut adalah carta organisasi Pejabat Pembangunan dan Kelestarian. Pertama adalah pengarah Pusat Asasi UiTM iaitu Prof. Saifullah. Kemudian saya iaitu Timbalan Pengarah Pembangunan dan Kelestarian. Kita ada 3 unit iaitu unit pentadbiran, bahagian pengurusan fasiliti di bawah jurutera J41, bahagian infrastruktur iaitu di bawah Pegawai Teknologi Maklumat F41. Bagi carta bahagian pengurusan fasiliti, iaitu ketua bahagiannya adalah Encik Muhammad Haziq Abdul Rahman iaitu jurutera Mechanical. Di bawahnya adalah pengurusan elektrikal dan telekomunikasi, pengurusan majlis dan audiovisual, pengurusan kejuruteraan awam dan mekanikal, dibantu oleh penjaga jentera elektrik dan pembantu kemahiran. Di bawah carta bahagian infrastruktur, kita ada ketua bahagian iaitu Encik Hairul Nizam Razali, Pegawai Teknologi Maklumat, dibantu oleh Ketua Zon Operasi ICT FA32. Fungsi Pejabat Pembangunan dan Kelestarian adalah peranan Ketua PTJ mentadbir dan memantau keberkesanan operasi tugas yang dilaksanakan oleh 2 unit ini iaitu unit pengurusan fasiliti dan unit pengurusan infrastruktur dan mengeluarkan arahan selari dengan arahan pengarah UiTM Cawangan Selangor Kampus Dengkil. Unit pentadbiran pula bertujuan untuk mengumpul sistem file dan rekod, surat menyurat, pengurusan mesyuarat, perhubungan komunikasi dengan organisasi serta unit, mengurus perbelanjaan unit dan jabatan, membantu unit dalam perolehan jabatan serta menyelesaikan sebarang isu. Di sini adalah carta fungsi bahagian pengurusan fasiliti di bawah ketua bahagian pengurusan fasiliti iaitu Encik Muhammad Haziq Abdul Rahman. Kami di sini bertanggungjawab untuk mengurus dan mentadbir unit pengurusan fasiliti PFI dalam operasi penyelenggaraan, projek serta pentadbiran unit. Tugas dan tanggungjawab mengikut staf. Di sini ada beberapa tugas dan tanggungjawab di bawah pengurusan kejuruteraan awam dan mekanikal, di bawah pengurusan kejuruteraan elektrikal dan telekomunikasi, pengurusan audiovisual, dan kemudian kita ada pembantu iaitu daripada pembantu kemahiran serta penjaga jentera elektrik. Di bawah bahagian infrastruktur, ketua bahagiannya ialah Encik Hairul Nizam Razali untuk mengurus dan merancang pentadbiran ICT Campus, menyia proses perolehan ICT Campus, menyia infrastruktur ICT Campus, menyia sistem sokongan ICT Campus serta perkhidmatan sokongan ICT. Di sini adalah carta fungsi bahagian infrastruktur yang diketuai oleh Ketua Unit Infrastruktur dan dibantu oleh Ketua Zon Operasi ICT dan terdapat beberapa unit iaitu unit sistem maklumat, unit infrastruktur ICT, unit perkomputeran pengguna, unit streaming dan web serta unit pengurusan makmal. Ini adalah staf bahagian pengurusan fasiliti iaitu saya, TS Dr. Nafizah Kasmuri sebagai Timbalan Pengarah Pembangunan dan Kelestarian, Encik Muhammad Haziq Abdul Rahman iaitu jurutera, Norizah Muhammad Amir, penolong jurutera kanan, Muhammad Hafiz Muhammad Nawawi, penolong jurutera, Muhammad Zafir Baharudin, penolong jurutera audio dan visual, Encik Fahmi Abdul Sani, pegawai eksekutif kanan, Wan Muhammad Afizu Wan Nur Azman, penjaga jentera elektrik, Fajrul Izwan bin Abdul Musa, pekerja kemahiran. Bagi staf bahagian infrastruktur diketuai oleh saya, TS Dr. Nafizah Kasmuri,
Kemudian kita ada ketua bahagian iaitu Pegawai Teknologi Maklumat Encik Hairul Nizam Ghazali, dibantu oleh Muhammad Rahmat bin Yunus, Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan, Muhammad Zaidan Zainal Abidin, Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, Syarif Effendi Abdul Razak, Siti Mulyani Suhari, Muhammad Zainuddin Hussein dan Basarul Hisham Bahari iaitu jurutera kanan. Okey, info bahagian pembangunan. Okey, Pusat Asasi UiTM Kampus Dengkil telah diwujudkan dan beroperasi pada 26 November 2015. Telah dibangunkan secara private financial initiative. Jadi maksudnya adalah syarikat konsesi dan wakil penyelenggaraan adalah daripada KAS Engineering Sdn Berhad yang menyelenggara seluruh kampus UiTM Dengkil. Di sini adalah peta kampus bagi keseluruhan kampus UiTM Dengkil daripada pintu masuk utama. Sekiranya dilihat di sini, kita ada pertama sekali adalah di tepi sini kediaman pelajar perempuan, iaitu Dahlia, ada 3 blok iaitu Dahlia 1, 2 dan 3. Kemudian kita ada unit kesihatan, unit kesihatan. Kita ada dewan makan iaitu dipanggil sebagai Anjung Dengkil. Kita ada pusat pelajar dan unit keselamatan, dan kita ada kediaman pelajar iaitu Tualang 1, Tualang 2 dan Tualang 3. Di sini kita mempunyai kemudahan surau, blok pentadbiran yang menempatkan pensyarah dan juga pentadbiran kampus. Makmal, makmal iaitu di blok etika. Blok D iaitu perpustakaan, dan di sini kami ditempatkan iaitu di unit penyelenggaraan 1 dan unit penyelenggaraan 2 iaitu KAS Engineering. Sekiranya para pelajar mempunyai masalah, boleh juga terus datang kepada kami lah di unit penyelenggaraan 1 dan 2. Dan kita juga akan brief sekejap lagi iaitu bagaimana untuk melakukan e-aduan. Sebenarnya kami ingin menekankan berkenaan dengan isu-isu vandalisme kerana ini kerap berlaku di dalam kampus. Jadi perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi isu vandalisme ini iaitu menghampiri dan masuki kawasan larangan bahaya, menggantung gambar hiasan pada dinding, penguasaian ruang, menampal papan tanda banner tanpa kebenaran dan kelulusan dan menggunakan peralatan yang dilarang. Tadi kita ada lokasi tadi. So kita ada beberapa tempat yang dilarang lah, yang terutamanya adalah di sinilah nombor 18 iaitu di wastewater treatment plant tidak dibenarkan untuk pelajar masuk. Dan kita ada juga kolam tadahan ini. Kolam tadahan ini adalah untuk menadah air hujan lah. Tapi para pelajar boleh berada di sekeliling kawasan kolam tadahan ini. Di sini adalah contoh-contoh perbuatan vandalisme. Ini besin pecah contohnya. Ini yang kerap berlaku di dalam bilik pelajar. Jadi kita mengharapkan perkara-perkara seperti ini tidak akan berlaku lah bagi sesi kohort kali ini. Di sini contohnya pintu tandas pecah, cover penutup box flushing pecah, besi railing patah. So sekiranya para pelajar menjumpai atau nampak berkenaan dengan penemuan-penemuan ini, anda bolehlah terus bagi tahu kepada kami atau log in ke dalam e-aduan. So ini adalah contoh perbuatan vandalisme yang kita mengharapkan tidak akan berlaku lah, ya. Dan kami mengharapkan kerjasama daripada para pelajar untuk menjaga kebersihan kampus, terutamanya di dalam bilik pelajar, dan juga di ruang yang kegunaan pelajar lah. Di sini adalah saluran aduan-aduan kerosakan. Sekiranya pelajar menemui sebarang aduan, sebarang kerosakan dan juga pelajar ingin memaklumkan sebarang aduan, pelajar boleh pergi kepada e-aduan iaitu fmsdengkil.uitm.edu.my/dengkil/aduan atau pergi kepada talian hotline. Talian hotline kami adalah pada hari Isnin hingga Sabtu daripada 8 pagi hingga 5 petang, di talian 03 8768 0435.
Okey, dan anda juga boleh WhatsApp pada talian 018 226 9297 Isnin sehingga Ahad 8 pagi hingga 5 petang. Okey, kami juga ada talian standby iaitu Isnin hingga Ahad 5 hingga 8 lah. Okey, dan kaunter pejabat konsesi iaitu Isnin hingga Sabtu 8 pagi sehingga 5 petang. So kami mengharapkan kerjasama daripada para pelajar semualah. Okey. Okey, ini adalah carta aliran aduan. Okey, yang pertama sekali adalah melengkapkan maklumat yang diperlukan iaitu nama pengadu, nombor telefon yang mudah dihubungi, okey, maklumat kerosakan berserta lokasi. Laporan e-aduan kerosakan ini akan pergi kepada pejabat konsesi dan pejabat konsesi akan menghubungi anda untuk pengesahan aduan. Okey, kemudian penetapan masa kerja pembaikan oleh pihak konsesi untuk melaksanakan kerja-kerja pembaikan. Guna akses tanpa pengadu, sekiranya tiada maklum balas daripada pengadu, pihak konsesi akan cuba mendapatkan akses. Contohnya kalau dia di college, kami akan pergi ke pejabat pengurusan college. Okey, dan kami juga staf fasiliti akan membantu. Okey. Okey, kami juga mengharapkan para pelajar untuk sentiasa ingatlah berkenaan dengan bahaya, avoid danger, tiada vandalisme, zero incident dan save energy. Okey, berikutnya kami akan beri sedikitlah berkenaan dengan laporan penggunaan tenaga. So di sini adalah berkenaan laporan penggunaan tenaga lah bagi tahun 2020 hingga 2021. Anda boleh lihat sajalah ya. Okey, dan kita membayar cukup banyaklah untuk bayaran penggunaan tenaga ini untuk keseluruhan kampus. Okey, inisiatif yang telah kita lakukan, telah Pejabat Pembangunan lakukan adalah langkah penjimatan elektrik telah dilaksanakan di kampus. Iaitu kita ada kempen penjimatan tenaga. Iaitu kita mematikan suis lampu dan penyamak udara pada waktu rehat jam 1 tengah hari sehingga jam 2 petang jika tidak digunakan. Kita juga memastikan penyaman udara diset pada suhu yang selesa iaitu pada 24 darjah Celsius kecuali Dewan Kuliah atau mana-mana ruang yang melebihi kapasiti. So, memastikan semua komputer dimatikan selepas digunakan. So, bagi para pelajar, sekiranya anda menggunakan laptop, sekiranya anda tidak menggunakan, mohon di switch off lah ya. Pastikan suis dimatikan selepas tamat waktu bekerja. Pastikan suis peralatan elektrik ditutup dan tidak digunakan. Kami juga menampal stiker jimat tenaga sebagai peringatan kepada warga kampus. Kaedah pemantauan lampu gelanggang juga lebih efisien dibuka jika ada permohonan daripada pelajar. Okay? Kami juga ada sistem Variable Refrigerant Value iaitu VRV. So, sistem Variable Refrigerant Value ni telah menjadi pilihan pihak pengurusan UiTM semasa proses pembangunan kampus kerana ia adalah penyaman udara cekap tenaga. So, kita ada centralized controller telah dipasang di bangunan pengurusan fasiliti bagi memudahkan kerja pemantauan penyaman udara dibuat. Okay? Dan sistem Variable Refrigerant Value ni mengawal penyaman udara di bangunan pentadbiran, bangunan dinamik, bangunan etika, bangunan progresif, bangunan pita, bangunan PPUK dan bangunan unit kesihatan. Oleh yang demikian, kita mengharapkan penjimatan tenaga dan kos penggunaan dalam ringgit dibuat dengan cara mengawal penggunaan penyaman udara dengan menggunakan VRV ini. Mengikut ketetapan yang telah dibuat oleh pihak pengurusan kampus bersama kerjasama dari konsesi. Okey, bagi ke arah kampus lestari, dengan inisiatif penerapan sistem BRV ini, kita mengharapkan bil elektrik dapat dikurangkan dan penjimatan akan dapat dilaksanakan. So, kami amat mengharap kesedaran daripada warga kampus termasuk anda semua, iaitu pelajar-pelajar UiTM Kampus Dengkil untuk membantu usaha dalam pengurusan cekap tenaga di seluruh kampus UiTM Dengkil. Okey, ini adalah laporan penggunaan air bagi kampus Dengkil. So, saya go through saja di sini. Okey, so di sini ada kalau anda lihat beberapa value berkenaan dengan ini. Okey,
Dan ini adalah bayaran penggunaan air lah yang kita lihat di sini pada tahun 2019, 2020 hingga 2021. Okay. So ini adalah penggunaan air pada tahun 2020 hingga 2021. So untuk kampus Lestari, kita mengharapkan perkhidmatan air lah di kalangan warga kampus termasuk para pelajar semua. Di sini pengurusan sumber air secara berhemah ada perlu bagi perkhidmatan air secara jangka panjang dan lestari. Di sini terdapat langkah serta kemudahan infrastruktur yang telah kita lakukan di UiTM Kampus Dengkil dan dipraktikkan di dalam pengoperasian kampus ini. Contohnya adalah dual flush, tankless toilet dan sistem penuaian air hujan iaitu SPA. Ini adalah contoh sistem penuaian air hujan tangki SPA yang kita gunakan untuk penyiraman pokok-pokok di sekeliling kampus Dengkil. Okey, bagi penyanaan pendapatan kita ada penyanaan pembinaan pencawan telekomunikasi. So ini juga adalah satu kawasan larangan kepada para pelajar dan diharap para pelajar tidak akan pergi di kawasan inilah. So kami telah pun meletakkan signboard warning untuk sesiapa sahaja yang bukan bahagian penyelenggaraan untuk tidak mendekati kawasan tersebut. Okey, sekiranya anda sampai ke UiTM Kampus Dengkil, kita ada landscape yang begitu cantik dan indah di Kampus Dengkil, iaitu banyaknya bunga-bungaan, dan juga rumput-rumput yang hijau lah yang telah kita tanam dan telah diselenggara oleh konsesi. So kami amat mengharapkan agar para pelajar dapat memelihara lah landscape ini. Okey, ini adalah landscape UiTM Kampus Dengkil, keseluruhan landscape UiTM Kampus Dengkil. So kalau lihat di sini, anda boleh lihat di sini ini adalah wet pond lah. Ini adalah kemudahan-kemudahan lah that is gelanggang, yang ada, dan anda boleh menggunakan ini lah, So untuk pengetahuan para pelajar semua, kampus Dengkil telah mendapat anugerah kampus lestari hijau UiTM 2021 bagi kampus zon tengah, iaitu naik juara bagi tahun 2021. Okey, bagi sistem e-aduan UiTM Dengkil, so tadi saya ada bagi tahu berkenaan dengan linknya. So ini adalah link untuk sistem e-aduan. So anything untuk aduan anda boleh masukkan ke dalam ini. Okey, so ini first step, anda pergi ke asasi.uitm.edu.my, dan anda klik ke bahagian e-aduan facility. So lepas anda klik kepada e-aduan facility, ini adalah interface of sistem pengurusan aduan facility lah. So harap anda tidak silap So dia akan kat sini adalah fms.dengkil.uitm.edu.my. Kalau untuk saya akan klik kaki tangan. Tapi untuk para pelajar perlu klik bahagian pelajar lah. Dan di situ anda boleh isikan maklumat anda iaitu nombor telefon, nombor pelajar dan nombor telefon. Macam saya ni, nombor pekerja dan nombor telefon bimbit. Saya akan masukkan. Kemudian di sini untuk aduan baru, para pelajar perlu klik bahagian aduan baru. Daripada aduan baru tersebut, para pelajar boleh pilih di sini nombor pemohon iaitu saya, nama pemohon, nombor telefon bimbit saya tadi saya dah masukkan, and then keterangan lokasi di mana anda jumpa kerosakan itu berlaku. So anda boleh klik di nombor lokasi ini, dan di sini untuk lebih spesifik anda boleh letak lokasi mana. And then jenis masalah. Di sini juga anda boleh klik jenis masalah dan untuk lebih spesifik anda boleh masukkanlah jenis masalah. So ini adalah untuk keterangan lokasi. So contoh di sini anda boleh pilih di mana lokasi untuk kerosakan tersebut. Klik. And then anda boleh pilih juga keterangan jenis masalah. So keterangan jenis masalah boleh klik di sini dan untuk lebih spesifik boleh letak dalam keterangan. So saya rasa mudah sahaja berkenaan dengan e-aduan dan itu sahaja daripada kami, daripada Pejabat Pembangunan
dan Pelestarian, dan kami amat berharap agar para pelajar enjoy lah belajar di UiTM Kampus Dengkil, dan sekiranya ada apa-apa masalah jangan ragu-ragu untuk buat e-aduan dan juga boleh datang ke pejabat kami. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.